Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha, Puan Sedatul Nadiah binti Syamsuddin, Ketua Unit Praktikum IPGM Kampus Ipoh. Yang berusaha, Encik Muhammad Nakai bin Mat Nagin, Pegawai Unit Praktikum IPGM Kampus Ipoh. Yang saya hormati, rakan siswa-siswi guru Unit B yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah rahmat kurnianya, dapat lagi kita berkumpul bersama-sama bagi mendengar taklimat khas refleksi pertengahan praktikum daripada Ketua Unit Praktikum kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar taklimat yang bakal disampaikan, elok kiranya kita menadah kedua belah tangan bagi mengaminkan doa memohon keberkatan majlis kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ehsan bin Abdul Razak. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في كل امتحان في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Ehsan atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Sedatul untuk menyampaikan taklimat berkaitan refleksi pertengahan praktikum. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada MC Syazwani Betul ke? Syazwani ke? Ya, saya Puan. Okay. Terima kasih kepada MC dan pembaca doa hari ini. Jadi untuk taklimat petang ni, sebelum tu saya mohon maaf lah kerana panggil anda pada waktu cuti. Tujuan dia sebab kita kesulitan masa disebabkan anda semua akan menghadiri temudu ke SPP. Jadi saya perlu buat taklimat ni juga sebagai pembuka kepada RPP dan taklimat khas berkenaan dengan SPP supaya kita clear bila nak ambil tindakan tu semua orang melaksanakan tindakan yang betul. Okey. Jadi sebab itulah saya sediakan juga taklimat ini untuk kita buat kejelasan lah kejelasan maklumat. Okey, jadi saya mulakan dengan taklimat berkenaan dengan RPP dulu refleksi pertengahan praktikum. Okey. Sebenarnya sukar juga ni nak buat waktu cuti ni komitmen tinggi. Tapi kesentukan masa jadi saya teruskan jugalah untuk buat hari ni. Jadi sebelum saya mulakan taklimat ni, saya mohon wakil-wakil pelajar ataupun jika anda lihat rakan anda tak ada dalam meet ni, tolong kejutkan mereka jika mereka terlupa untuk masuk ke dalam taklimat ni. Sebab setiap orang dia mempunyai situasi masalah yang berbeza. Jadi kalau mereka tak hadir taklimat ni untuk dengar apa yang saya sampaikan, ada kemungkinan
mereka akan menghadapi masalah dan mereka tak pasti macam mana cara nak menyelesaikan masalah, ataupun mereka akan mengambil tindakan ikut suka hati mereka. Di akhirnya nanti akan berlakunya satu kepincangan, akan berlakunya satu perbezaan dengan rakan, menyebabkan dia mempunyai masalah. Jadi sebab itulah saya mohon semua hadir ke taklimat pada petang ini. Bukan sekadar hanya nak lihat rakaman saja, sebab rakaman tu kadang-kadang kami sediakan pun mungkin anda tak tengok pun, kan. Jadi kalau hadir tu anda boleh terus tanya kepada saya jika ada apa-apa masalah yang berlaku. Okey, saya mulakan dengan taklimat berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum dan kemudian saya akhirkan dengan perbincangan kita berkenaan dengan urusan anda untuk menghadiri temu duga. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum, dan saya percaya anda semua ini bukan kali pertama untuk melaksanakan refleksi praktikum, pertengahan praktikum. Cuma ada kemungkinan anda lupa sebab dah setahun dah berlalu praktikum 1. Jadi yang ini adalah praktikum 2, anda kena jalani lagi refleksi pertengahan praktikum. So apa dia refleksi pertengahan praktikum? Apa yang anda perlu tekankan semasa refleksi pertengahan praktikum, dan apa persediaan anda untuk menghadapi refleksi pertengahan praktikum ni. Okey, jadi yang pertama sekali tarikh yang akan anda laksanakan refleksi pertengahan praktikum adalah pada 11 hingga 12 Mac. Okey. Dan tempohnya daripada 8 hingga 5 petang. Okey. Jadi semua kena hadir walaupun dia tidak membentang pada hari berkenaan. Okey. Jadi bidang teras yang terlibat hanya bahasa Melayu, bahasa Tamil, pendidikan Islam dan TESOL. Untuk BNK, pelajar tersebut tidak terlibat untuk RPP lah. Okey. Ada pelajar BNK tak dalam ni? Ada pelajar BNK tak dalam sesi meet ni? Tak ada Okey, tak apa. Kalau tak ada, maknanya saya akan buat sesi lain lah untuk pelajar BNK, bukan berkenaan dengan RPP tetapi berkaitan dengan temu duga SPP. Okey. Saya teruskan dengan kaedah pelaksanaan. Okey. Jadi macam mana refleksi pertengahan praktikum ini berlaku? RPP ini akan berlaku secara bersemuka. Jadi tak ada kes pelajar yang buat RPP secara online. Wajib dibuat secara bersemuka. Kehadiran perlu direkodkan sebagai bukti rujukan. Siapa yang akan rekod kehadiran ini? Wakil pelajar yang kita dah lantik untuk merekod kehadiran. Sila jujur untuk merekodkan kehadiran tersebut. Kemudian setiap pelajar perlu hadir pada setiap pembentangan. Maknanya semua pelajar waktu kawan anda bentang mesti lihat pembentangan tersebut. Wajib hadir. Tak ada berlaku pembentangan antara anda dengan pensyarah sahaja. Tiada penonton. Tak ada situasi itu berlaku. Jika ada berlaku, sila laporkan kepada unit praktikum. Kemudian yang keempat, kehadiran RPP pelajar akan diambil oleh unit praktikum. Unit praktikum akan pantau. Tempoh pembentangan RPP adalah selama 30 minit. Dan ada berlakunya sesi soal jawab dalam pembentangan tersebutlah selepas pembentangan. Seterusnya pensyarah yang terlibat adalah hanya pensyarah bidang teras. Dan dia akan membuat penilaian. Penilaian pembentangan. Jadi penilaian pembentangan akan dibuat oleh pensyarah teras anda. Seterusnya jabatan akademik akan lantik seorang panel untuk jalankan penilaian ni, iaitu pensyarah pemilih teras lah. Kemudian pelajar tidak perlu ke sekolah dan kena hadir ke IPG untuk sepanjang tempoh RPP ni lah. Maknanya kalau kita buat 2 hari, so 2 hari tu kena hadir ke
IPG. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jadual pembentangan RPP. Jadual pembentangan RPP yang mana awak boleh dapatkan jadual ni di dalam WhatsApp group di dalam WhatsApp group. Okey, di dalam WhatsApp group ada link yang dikongsikan oleh Haji Nakai. So, berkenaan dengan jadual ni, so sila alert dengan hari, masa dan waktu yang mana anda perlu bentang waktu berkenaan. Bersedia. Okey, dan di mana lokasi anda perlu berada. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan dan tanggungjawab anda sebagai pelajar yang akan membentang RPP tersebut. Okey, yang pertama sekali mesti sentiasa berada dalam sesi pembentangan. Okey, mengisi borang kehadiran. Okey, perlu memakai pakaian formal. Okey. Lelaki kemeja dan bertali leher. So formal lah. Jangan pakai tracksuit. Walaupun anda teras ataupun elektif PJ, jangan pakai tracksuit. Okey, kemudian perempuan berbaju kurung atau berpakaian formal yang sesuai. Okey, yang keempat, menyediakan bahan pembentangan yang merangkumi aspek berikut: pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi, ilmu binaan dan ilmu inovasi yang dihasilkan, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey. Jadi benda ni, A, B, C, D ni adalah dalam borang penilaian RPP. Maknanya ada markah. Jadi apabila anda tekankan pembentangan anda kepada 4 komponen ni, 4 isi ini, maka memudahkan penyelia anda ataupun penyelia teras anda untuk memberikan markah dalam borang penilaian RPP. So fokuskan kepada 4 domain ataupun point ini. Okey, seterusnya menghantar salinan bahan pembentangan kepada pensyarah penyelia masing-masing dan muat naik di Google Form yang disediakan oleh unit praktikum. So bahan pembentangan kalau pensyarah perlukan, berikan kepada pensyarah. Jika tidak, anda wajib, jika tidak tak apa, tapi anda wajib mengisi Google Form yang unit praktikum sediakan, yang mana dalam Google Form tu akan diminta untuk anda mengisi bahan pembentangan anda dan screenshot gambar. Bukan screenshot sebab anda buat secara bersemuka, satu gambar pembentangan. Tangkap gambar, minta tolong rakan tangkapkan gambar masa anda membuat pembentangan. So itu adalah bukti pembentangan itu dibuat. Okey. Okey, seterusnya komponen penilaian. Okey, jadi dalam penilaian RPP, sesi refleksi di pertengahan tempoh praktikum ni, tujuan dia adalah untuk memberi anda satu peluang berkongsi pengalaman selama 6 minggu anda melaksanakan praktikum di sekolah. Okey, supaya lepas tu anda ada perkongsian, kemudian ada satu sesi di mana soal jawab tu mungkin ada satu dapatan yang anda mungkin boleh bawa untuk sesi seterusnya dalam praktikum anda, 6 minggu seterusnya praktikum anda. Okey, jadi pengisian sesi refleksi ini adalah berkaitan dengan perkongsian pengalaman, pembentangan portfolio. Okey. Jadi tujuannya adalah untuk menghubung kait antara teori yang anda pelajari dengan pengalaman mengajar semasa menjalani praktikum, dan kemudian mungkin anda boleh membuat satu rumusan di mana anda dapat satu ilmu binaan, inovasi yang anda dapat hasil daripada 6 minggu anda menjalani praktikum tersebut. Okey. Okey, so dalam RPP ni dia ada tugasan lah. Dalam tugasan ni apa yang anda dapat adalah anda berkongsi tentang pengetahuan sedia ada, apa yang anda aplikasikan di sekolah, dan kemudian pengetahuan baru yang anda perolehi. Okey, dan kemudian membentuk ilmu binaan
dan inovasi, dan kemudian anda akan dapat komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. So yang ini yang akan anda kongsikan bersama rakan-rakan semula. Okey. Jadi pemarkahan untuk refleksi pertengahan praktikum ini adalah yang pertama liputan kandungan. Liputan kandungan. Okey, liputan kandungan pembentangan bahan, pembentangan 40%, kualiti pembentangan adalah 20%, organisasi maklumat adalah 20%, komunikasi 20%. Okey, jadi jangan lupa anda akan mendapat markah daripada setiap komponen ni. So kena pastikan anda tekankan aspek-aspek ni lah semasa membentang. Okey, itu sahaja setakat ini untuk saya bentangkan tentang apa itu refleksi pertengahan praktikum dan bagaimana persediaan anda untuk menghadapi refleksi pertengahan praktikum. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan contoh contoh PowerPoint. Contoh video saya tak dapat nak kongsikan. Tapi saya kongsikan satu contoh PowerPoint yang mungkin membantu awak membuka mata macam mana nak membentang. Macam mana nak membentang refleksi pertengahan praktikum. Okay. Ini adalah pelajar daripada unit W lah. Okay. Apa yang anda boleh buat untuk pembentangan refleksi pertengahan praktikum ni dari aspek persediaan slide. Dari aspek persediaan slide. Okey, yang pertama anda menyusun dengan kandungan. Menyusun dengan kandungan. So pastikan dalam RPP tu apa kandungan yang anda ingin tekankan dalam slide tersebut. So susun dengan kandungan dahulu, bagi slide kandungan. Okey, kemudian mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan diri anda sendiri, berkenaan dengan sekolah. Di sekolah anda mengajar apa, subjek apa, kelas apa background pelajar ataupun murid berkenaan. So anda terangkan dulu berkenaan dengan maklumat diri anda. Okey, seterusnya maklumat sekolah. Okey, maklumat sekolah. Okey, jadi daripada maklumat sekolah ni anda mungkin akan berkongsi tentang jenis sekolah tu, sama ada dia SKM ke ataupun dia sekolah bandar, yang mana ada kemudahan yang banyak. Okey, apa kelebihan sekolah. Okey, seterusnya maklumat murid yang anda ajar. Okey, dan masuk kepada isi yang pertama, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang anda pelajari di IPG. Okey, dari sini ni pelajar ini menekankan tentang khusus EDUP. Dia dapat daripada pengurusan bilik darjah. So apa dia isi yang diambil daripada kursus ni, iaitu model disiplin asertif. So macam mana dalam model ni menceritakan tentang corak pengurusan bilik darjah. Jadi diceritakan oleh pelajar ni, diletakkan poin ni supaya dia boleh terangkan semasa dia membentang. Okey, kemudian dia gunakan pula juga teori behavioralisme. Teori ni yang dia apply masa dia mengajar. Okey, yang ini ilmu yang dia dapat di IPG. Okey, yang ni hidup 3053 dan EDUP 3073. Okey. Seterusnya dia applykan PAK 21 dari aspek kompetensi 6C. Okey. Untuk khusus PRKA, BMMB 3052, 3083, yang ni dia based on subjek dia lah.
Dalam khusus dia adalah teras BM. So dia ambil daripada teras BM lah. Okey. Seterusnya pengetahuan dan kemahiran yang baharu yang diperolehi. So yang ini dia dapat di sekolah. Okey, yang dia dapat di sekolah adalah kawalan emosi diri, etiket dan protokol. Okey, mungkin dia menghadiri kursus protokol. Okey, jadi dia mendapat pendedahan tentang etiket dan protokol di sekolah tersebut. Okey, seterusnya perancangan aktiviti. Kawalan kelas, penulisan jurnal. Yang ni dia dapat masa dia menjalani praktikal di sekolah. Okey. Yang ni awak letak dulu poin-poin supaya bila awak bercerita dengan pensyarah, awak dah dapat elaborate lah, ikut poin tersebut. Okey, seterusnya popo, yang ni dia dapat di sekolah. Okey. Hari sukan. Kat IPG ada juga hari sukan tapi tak sama macam di sekolah. So dia elaborate apa yang berlaku hari sukan di sekolah. Okey. Okey, dia menjadi tenaga pengajar bagi pengakap. Okey, terlibat pula dengan program HIP. Okey, yang ini ilmu binaan dan ilmu inovasi. Inovasi yang dibuat adalah sarang telur. So pelajar ni menceritakan apa inovasi yang dia dah buat, bentuk inovasi dia dan macam mana dia buat inovasi tersebut. Okey, dia screenshot bahan inovasi dia. Okey. Ini dia daripada telur, dia buat satu bahan mengajar. Okey, kemudian berita televisyen, ni pun inovasi yang kedua lah yang dia buat. Okey. Kek istimewa, inovasi yang ketiga. Okay. Feeling deja, inovasi yang keempat. So ceritakan apa inovasi yang dibuat. Okay. Kemudian komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okay. Dia ceritakan tentang analisis SWOT dia yang kekuatan, kelemahan. Okay. Okay. Masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. So macam mana diatasi, dia hadapi masalah dan cara dia mengatasi masalah tersebut. So dia berkongsi dengan rakan-rakan. Okey, itu sahaja. Jadi ini semua adalah contoh. Contoh yang saya berikan. Okey, contoh yang saya berikan untuk memandu anda supaya anda boleh nampak macam mana nanti nak membentang sewaktu sesi RPP. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. So nampak apa yang nak buat Nampak. Yes. Alright. Okey, seterusnya saya pergi pada, kalau macam tu, kalau dah tak ada apa nak tanya, saya pergi kepada sesi yang seterusnya adalah berkenaan dengan pengurusan anda untuk menghadiri temu duga. Untuk menghadiri temu duga dan urusan anda terhadap praktikum yang sedang anda jalani sekarang. Okey. Okay. Saya pergi kepada poin yang kedua, temu duga SPP versus praktikum. So dalam anda menghadiri temu duga SPP ni, kena pastikan anda membuat persediaan yang rapi untuk menghadiri temu duga. Sebab temu duga ni penting untuk kelangsungan kerjaya anda. Untuk kelangsungan kerjaya anda. Okey. Pelajar yang menghadiri temu duga SPP ni bukan 100% semua diserap menjadi guru. Kalau dia gagal temu duga SPP, takkan benarkan, takkan melantik dia sebagai guru. Jadi guru tu, guru yang anda akan dapat lantikan nanti adalah status apa? Status kontrak. Jadi anda akan jadi guru interim lah. Guru status kontrak, guru interim.
Jadi mungkin kelebihan lah anda dilantik awal sebagai guru baharu, anda dilantik awal sebagai guru baharu, tetapi status kontrak ni adalah merupakan satu perjalanan di mana anda akan diberi setahun sebagai pemantauan dululah. Kalau dalam performance setahun tu tidak maksudnya ada masalah, etika guru tidak dipatuhi, maka ada kemungkinan kontrak tersebut akan terbatal, akan digugurkan, tiada lantikan tetap. So kena hati-hati juga, walaupun dah dapat temuduga sebagai seorang guru, kena patuh aturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam lah. Okey. So saya tak sentuh macam mana persediaan anda untuk menghadapi temuduga, tetapi saya lebih berfokus kepada bagaimana anda nak menguruskan temuduga anda tu dengan praktikum anda. Sebab saya nak anda melihat perkara-perkara yang mungkin akan berlaku lah. Okey, jadi telah disampaikan oleh HCP, pegawai HCP berkenaan dengan surat pelepasan untuk anda pergi ke sekolah, untuk anda mengecuali ke sekolah tapi ke temuduga, persediaan temuduga SPP. Cuma saya nak ingatkan anda terhadap prosedur praktikum, di mana anda perlu menjalani praktikum mesti kehadiran itu melebihi 90%. Okey. Jadi cuba ambil perhatian kepada pelajar yang mungkin dia pernah bercuti sakit sebelum ni. Dia pernah ada cuti kuarantin sebelum ni. Ada kemungkinan dia PP ni dah termasuk sebagai satu kehadiran sebenarnya. RPP boleh hadir. Okey. Cuma kalau anda pergi SPP tu dia akan dikira tidak hadir lah. Tidak hadir ke sekolah. Okey, seterusnya anda kena pastikan cek diri sendiri, sebab kita tak nak nanti last minute bila kita cek kehadiran anda didapati kurang 90%. Bila kurang 90%, anda perlu menggantikan kehadiran. Dan cuba anda bayangkan, anda perlu menghadiri internship selepas praktikum ni tanpa ada gap. Maksudnya tak ada selang hari. Habis praktikum terus pergi internship. Jadi bila masa nak ganti praktikum? Jadi kami di unit praktikum kena uruskan tentang kehadiran praktikum anda supaya cukup 90% ke atas, 100% sepatutnya cukup kehadiran, maka barulah anda lulus praktikum. Tetapi kalau anda tak capai kehadiran 90%, maka sepatutnya anda tak boleh melaksanakan internship. Kena lengkapkan kehadiran baru boleh buat internship. Okey, itu yang pertama, poinnya adalah berkenaan dengan kehadiran. Jadi tolong ambil perhatian, nak pergi temuduga, nak pergi temuduga ni cukup tak kalau awak ambil 2 hari atau lebih daripada 2 hari untuk bercuti. Kena ambil perhatian tentang prosedur praktikum, mesti lulus melebihi 90% kehadiran. Sebenarnya 100%, 90% tu adalah atas pertimbangan Majlis Mesyuarat Pengurusan IPG. Okey. Kemudian yang kedua, surat pelepasan menjalani temuduga SPP. Jadi anda bertanggungjawab untuk sekiranya tidak hadir ke sekolah mengisi borang pengecualian praktikum dengan melampirkan sekali surat untuk menjalani temuduga tu. Okey. So yang inilah semua pelajar wajib isi. Dekat mana nak dapat borang ni? Dapatkan di YouTube, di kolom pelajar, bahagian permohonan pengecualian.
ada lampiran D ni. Jadi isi borang ni. Isi borang ni. Okey. Kalau pelajar yang minta pengecualian Isnin Selasa ni, maknanya Isnin Selasa ni dia hadir RPP, maka dia kena isilah borang ni, mohon pengecualian daripada praktikum ni untuk pergi ke temuduga SPP. Okey. Seterusnya surat pelepasan untuk menghadiri temuduga SPP ni, yang ini telah diberikan oleh HCP. Ada dalam YouTube kalau tak silap saya, berkenaan dengan surat pelepasan untuk menghadiri temuduga. Okey, dekat sini dinyatakan dinyatakan 2 hari. 2 hari. Kalau perlu saya cadangkan kalau perlu awak ambil 2 hari. Okey, kalau tak perlu awak ambil 1 hari sudah cukup. Ataupun ada satu lagi kaedah di mana hari contoh siapa yang kena temuduga hari Khamis, dia akan dia kena pergi temuduga hari Khamis. So hari Rabu tu dia nak bertolak dah daripada Ipoh. Nak bertolak dah daripada Ipoh. Okay, kalau boleh hari Rabu tu pagi tu punch dulu kat sekolah. Punch in dulu dekat sekolah, minta dekat guru besar pengecualian balik awal. Itu lebih baik. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia ada kaitan dengan kehadiran lah. Dia kena ada kaitan dengan kehadiran dan dia juga ada kaitan dengan allowance. Allowance praktikum. So kalau boleh anda hadirlah. Nak ambil cuti 1 hari je. 1 hari temuduga tu sahaja. Saya cadangkan 1 hari temuduga tu sahaja lebih baik untuk awak ambil cuti. Tapi kalau rasa tak upaya nak juga 2 hari, tak apa. Tak ada masalah. Sebab dalam surat ni dah diberikan kata kebenaran oleh pengarah 2 hari untuk menghadiri temuduga. Okey. Seterusnya anda juga tertakluk, yang ini adalah memo yang telah diberikan oleh HCP yang mana anda perlu ambil perhatian terhadap perkara 3.3 penggantian kelas. Sebab dia melibatkan jam JPP, jam pembelajaran pelajar, yang mana melibatkan MPA. Kemudian 3.4, ambil maklum bahawa allowance praktikum tidak diberikan kepada pelajar pada 2 hari tersebut. Kalau pelajar tidak hadir 2 hari untuk temuduga SPP, 2 hari tersebut allowance praktikum tidak akan dibayar. Seterusnya yang ini adalah perkeliling yang telah diberikan oleh KPM berkenaan dengan Ketua Suruhanjaya Perkhidmatan Awam berkenaan dengan bayaran allowance kepada pelajar mengikuti latihan amali. So dekat poin VI, pelajar boleh dibenarkan bercuti dengan kebenaran tanpa dibayar sebarang allowance. So itulah yang saya maksudkan tadi, sekiranya anda ambil 2 hari, maka allowance anda tidak akan dibayar untuk 2 hari tersebut. Jangan nak tuntut pula ataupun tengok pelajar lain, kenapa IPG lain allowance dia tinggi tapi kita rendah. Jadi disebabkan oleh perkeliling ini. Itu saja berkenaan dengan SPP. Sebelum saya akhiri taklimat petang ni, saya nak juga dengar daripada anda semua, ada tak sebarang perkara yang anda nak sentuh berkenaan dengan praktikum ni. So boleh suarakan kepada saya. Intan. Silakan Intan. Doktor. Puan. Apa tu? Syahira. Silakan. Saya dulu Puan. Untuk yang borang yang
ada dekat dalam YouTube tu, kiranya kita orang bagi dekat pihak unit praktikum kan? Betul. Ah, Bagi je kat unit praktikum. Isi bagi kat unit praktikum. Maksudnya tak kisahlah tarikh tu lambat lagi ke dekat dah ke. Bagi je. Sepatutnya kena bagi sebelum lah. Ah, Hari awak nak RPP ni, awak boleh hantar dekat kami. Okey. Lagi Saya satu dah hantar doktor. dah, kan? Untuk sekolah pula lampirkan slip dengan surat je kan? Slip, Kalau ya. tak dapat. Ya, Surat okey. tadi. Surat rasmi tadi. Okey puan, terima kasih. Sama. Okey, lain? Ada tak pelajar yang dia nak suarakan tentang masalah praktikum dia di sekolah? Dia tak ada kaitan pun dengan SPP ni. Tapi dia mungkin ada masalah yang mungkin dia tak boleh nak selesaikan di sekolah. Dia nak suarakan kepada perbincangan pada petang ini. Boleh suarakan. Okey. Fazlin Alia, Puan, adakah nanti perkiraan berkaitan elan akan ditunjukkan? Okey. Perkiraan elan akan kita berikan secara jelas lah. Perkiraan elan kita akan berikan kalau sebenarnya sebelum-sebelum ni unit kewangan yang akan berikan jumlah allowance tu. Jadi perkiraan allowance adalah berkait dengan kehadiran anda lah. Jadi kalau anda hadir berapa hari di sekolah, darab sahaja. Macam tu. Okay. Kalau nak perkiraan allowance secara jelas, boleh unit praktikum akan bagi, tapi secara rasminya, saya tunjukkan dekat sini. Dalam dalam perkeliling ni menyatakan bahawa kadar allowance pelajar menjalani latihan amali atau praktikal di sekolah, di sektor awam, maknanya awak di sekolah lah, dinaikkan kepada RM5 sejam. Dan dia ada kat bahagian bawah ni ada lagi dia terhad kepada 8 jam sehari. Yang ini adalah daripada perkeliling perkhidmatan awam. Boleh tak? Azmin Alia. Seterusnya Azmin. Puan, kalau nak ambil cuti pada hari selepas temuduga boleh. Maksudnya on hari sebelum temuduga ada sekolah, dan hari temuduga dan hari selepas temuduga. Maknanya hari temuduga, sebelum temuduga ada sekolah, dan hari temuduga ada sekolah juga. Azmin. Puan, saya temuduga hari Khamis. Okey. So saya nak pergi ke sekolah pada hari Rabu, lepas tu petang tu tolak ke Putrajaya. Esok, the Khamis hadir temuduga, lepas tu ambil cuti pada hari Jumaat tu boleh? Okey, kalau ikutkan sebenarnya tak boleh lah. Sebab dia hanya diberi cuti sebelum dengan pada hari temuduga sahaja. Okey Puan, terima kasih. Okey, sama. Saya ada soalan lagi. Kan bila tengok borang yang puan bagi, borang apa tu? Pengecualian daripada praktikum tu, kan dia cakap kena hantar kepada A3 kan? Dekat unit praktikum, HCP dengan dekat guru besar. Lepas tu dia ada tulis juga yang telah diluluskan. Maksudnya macam mana puan? Borang tu okey. Macam ni, awak nak hantar kepada guru besar tu, hantar sekali dengan borang C tu. Maknanya dah dapat kebenaran daripada daripada pengarah. Sebab borang tu memang wajib isi. Dia adalah prosedur dalam praktikum. Borang yang C yang mana puan? Sebab kalau yang ikutkan yang ni lampiran D.
Yang ni. Lampiran D kan? Okey. Lampiran D ni. Oh, Isi kiranya borang bagi saya sudah sertakan dokumen sokongan. Permohonan yang telah diluluskan diserahkan kepada Unit Praktikum, Jabatan Hak Ehwal Pelajar dan guru besar ataupun pengetua. Korang ni. Ada tak? okey Puan, okey. Terima kasih. Sama. Okey, jadi Wan pula. Wan Nur Adiba. Puan, kalau sekolah tak sediakan punch card, perkiraan elong berdasarkan apa ya? Macam mana Wan Adiba isi kehadiran di sekolah? Okey, kalau kehadiran itu menggunakan buku, maka buku itulah juga sebagai perkiraan allowance. Okey, lagi satu sebenarnya unit praktikum ada sediakan satu borang untuk menyelamatkan anda masa kehadiran untuk perkiraan allowance ni. Kita dah bagi satu borang untuk kehadiran tu. Pengesahan kehadiran tu. Ada hari tu ada Haji Nafkai berikan masa taklimat. Masa bulan 12 tempoh hari. Jadi berdasarkan borang tu kita akan rujuk juga. Sebab kita nak selamatkan pelajar supaya tak berlaku masalah perkiraan elang nanti. Okey. Kasturi. Nanti kalau tak faham Wan Adiba boleh PM kami balik. Okey, Kasturi, Puan boleh tak ambil cuti selepas hari tu menduga? Macam saya sebutkan tadi, tidak dibenarkan. Okey. Hanya sebelum dan semasa sahaja. Okey. Seterusnya Nabila. Okey, Nabila Rashid. Puan, kan tadi Puan ada bagi tahu tentang sehari sebelum temu duga pergi sekolah dulu untuk isi kehadiran. Macam mana pula kalau dapat sesi petang? Okey, kalau pelajar yang bersekolah sesi petang, dia boleh minta kebenaran pada guru besar untuk hadir pagi tu, dikira sebagai hadir sekolah. Okey, untuk jam pembelajaran pelajar ni sebenarnya dia kira mengikut RPH anda tau. Jadi anda buat RPH untuk hari berkenaan. Okey. Anda buat RPH hari berkenaan tetapi dalam refleksi beritahu tidak dapat dilaksanakan kerana apa. Tapi RPH tu mesti ada dan punch card tu pun mesti ada. Okey. Kalau pelajar yang bersekolah di sesi petang minta kebenaran guru besar untuk hadir pagi supaya dikira sebagai kita hadir. Sebab ialah untuk allowance praktikal tu jugalah. Untuk jam pembelajaran pelajar dan untuk allowance praktikal awak. Okey, Wang Minzuan, Puan, kalau RPP hari kedua saya bertolak ke PJ untuk kehadiran RPP akan dikira tidak hadir ke? Okey. RPP hari kedua hadir ke tidak pagi tu? Kalau hadir pagi tu, so kita kira hadir juga. Walaupun sesi petang tu awak tak hadir. Jadi pagi tu kita hadirlah. Okey, Wong Minzuan boleh tanya soalan? Ada nak tanya lagi? Tak ada? Okey, Nazmi. Puan, saya nak tanya tentang pasal yang cuti tu lah. Sebab ada yang beberapa tarikh tu, macam saya sendiri, 27 hari bulan tu saya ada 2 orang je, lelaki. Lepas tu 26 tu, 27 bulan 3. Lepas tu 26 hari bulan tu adalah beberapa kawan yang sekali lah yang dapat tarikh yang sama. So ramai kat 26 tu. Lepas tu saya macam nak tumpang yang kawan 26 ni. Cumanya buat macam yang kawan 26 ni diorang macam ada yang cadangkanlah supaya diorang punya cuti tu selepas daripada waktu interview. Kiranya kan contoh diorang interview hari saya hari Rabu. Diorang cuti, diorang hari Selasa. Yang 26 hari Selasa. 26 ni diorang nak cuti hari Rabu. Kiranya kita orang pergi dan balik tu sama-sama lah Puan. Boleh ke macam tu? Sebab ada masalah kenderaan apa semua. Pengangkutan. Diorang sebelum tak? Tak. Tak Puan, tak. Sebab macam kita orang pergi lepas balik sekolah. Kan habis sekolah kan pukul 2 macam tu dah balik kan. Kami gerak dalam pukul 4, pukul 5 macam tu. Boleh ke Puan kalau macam tu? Okey, macam ni. Kalau ada kes yang macam ni, tolong buat surat tambahan, maknanya surat rasmi.
Surat Oh, rasmi, surat tambahan, okey. permohonan supaya dapat pengecualian cuti untuk selepas itu. Oh, atas sebab nak ni lah, Atas kongsi sebab tu. pengangkutan apa semua. Ya. Oh, okey, maksudnya boleh lah puan Tapi kena isi buat surat rasmi lah. Nanti kami akan bagi pengesahan kebenaran. Itulah. Oh, hantar dekat apa Ini unit praktikum. praktikum. Okey, Hantar puan, terima kasih. praktikum. Sama. Itu tadi. Okey, lagi ada soalan lain? Okey, ada soalan lain lagi? Okey, tak ada Okey, kalaulah okey. Okey, ada tambahan Eng Zinye, puan kalau hadir ke RPP hari kedua untuk sesi pagi, kehadiran itu dikira hadir. Kalau macam tu masih perlu isi tarikh hari RPP dan dalam surat pengecualian ke? Macam mana ni tak faham tak saya. Kalau hadir ke RPP hari kedua sesi pagi, kehadiran itu dikira hadir. Kalau macam tu masih perlu isikan tarikh dalam surat pengecualian. Okey, bila awak hadir RPP, awak tak perlu isi borang pengecualian lampiran D ni. Maknanya untuk hari Isnin Selasa, awak hadir ke RPG untuk buat RPP. Jadi awak tak perlu isi borang lampiran D ni. Kalau hadir pagi tu, so tak payah isilah. Tak payah isi borang lampiran D. Dikira hadir lah. Dikira hadir ke RPP. Tapi pelajar, saya nak maklumkan, RPP ni juga tidak dikira untuk allowance tau. Sebab allowance ni dikira based on awak hadir ke sekolah untuk bekerja lah. Bekerja, maksudnya menjalani praktikal di lokasi. Andai kata awak buat program di luar, awak tak punch card di sekolah pada hari berkenaan, maka awak akan dikira tidak hadir ke sekolah. So allowance takkan dibayar. Jadi RPP ni juga tidak dikira sebagai allowance dibayar sebab tidak hadir ke sekolah. Okey? Tetapi untuk kehadiran RPP ini dikira hadir. Maknanya anda akan capailah 100% kalau anda hadir RPP tapi anda tak hadir ke sekolah. Faham tak? Faham? Puan, Ya? contoh kalau macam cuti peristiwa sekolah yang tak ada ganti sekalipun, kita orang tak dibayar allowance ke? Betul. Sebab tak hadir ke sekolah. Sebab ada cuti peristiwa. Andai kata contoh kan kalau Itu kita dibawa ke hari Sabtu. dibawa hari Sabtu tapi Dia dalam ganti. Bukannya ganti pun, dia macam program lain. Itu dikira kita boleh claim balik ke? Tak boleh juga. Sebab dalam Puan. dalam perkeliling tu disebut adalah hari bekerja. Tidak termasuk cuti umum, tidak termasuk cuti am. Jadi memang kalau anda hadir pun waktu cuti umum ke cuti am ke, tidak akan dikira allowance. Tidak akan dibayar allowance. Okey. Sebab kita tertakluk pada perkeliling tu. Perkeliling ni daripada perkhidmatan awam, bukan IPG yang keluarkan. Sebab duit ni adalah daripada perbendaharaan, unit kewangan, Kementerian Kewangan. Jadi daripada Kementerian Kewangan tu dia mesti mengikut kepada perkeliling. Bila nak bagi, nak diturunkan duit tu kepada pelajar kepada mana-mana pembayaran lah. So hadir bersama pembayaran ini adalah perkeliling itu. Jadi daripada perkeliling tu dia mesti patuh lah. Kalau pembayaran itu dinyatakan seperti itu, maka unit kewangan akan follow. Jadi sebab itulah jangan cakap dekat kami dekat unit praktikal, tak adalah puan, kami hari Sabtu Ahad pun datang. Dan kami dah ganti dah hari tu. Tapi sebab perkeliling itu dah nyatakan hari Sabtu Ahad tidak akan dibayar. So maka dikira tak hadir lah. Dikira tidak dibayar lah pada hari berkenaan. Asturi boleh tutup suara.
Boleh mute tak? Okay. Woi Mingzuan, ada soalan nak tanya? Puan nak tanya mengenai RPH yang ni separate lah yang dengan itu praktikum punya kehadiran. Yang ni untuk minggu pertama, minggu 7. Yang ni perlukan kami sediakan RPH ke? Sebab minggu pertama tiada pengajaran dan pembelajaran akan diadakan kan mengikut yang Okey. Okey, terima kasih Wei Minzuan. Okey, minggu pertama telah digazetkan, telah dimaklumkan telah diletakkan oleh kementerian bahawa tidak ada sebarang pengajaran, hanya pengurusan kelas sahaja yang berlaku. So, bagaimana dengan praktikum anda? Anda kena ingat setiap minggu anda perlu buat RPH. Jadi kena buat juga RPH pada minggu berkenaan, tetapi letaklah dalam refleksi tersebut, refleksi tersebut anda letakkan bahawa tidak dapat dijalankan kerana sekolah melaksanakan minggu pengurusan kelas, minggu pengurusan persekolahan. Boleh? Faham? Okay, sebab bila awak buat RPH tu, ada jam pembelajaran pelajar. Sebab tu kena buat juga RPH. Okey. Lagi ada soalan lain? Okey, untuk ada lagi satu ya. soalan. Boleh Intan, silakan. Untuk yang RPP tu, anda katakan kita nak pergi 13, yang 12 tu boleh kalau kita nak datang sekejap puan tu untuk satu sesi ataupun 30 minit pun dah boleh. Boleh Intan, dikira hadir lah sebab awak nak pergi SPP kan? Okey. Pada pelajar yang ambil kehadiran awak tu, awak maklumkan supaya dia boleh buat catatan dekat situ, awak pergi SPP. Sebab setiap kelas kita dah lantik wakil untuk ambil kehadiran. So awak maklumkan kepada pelajar yang ambil kehadiran tu supaya dia jotkan kat situ awak balik awal kerana apa. Okey Puan, terima kasih. Sama. Puan, saya nak tanya ini mengenai rancangan mingguan dan rancangan semester. Andai kata minggu 1 sampai minggu 6 kita ambil tahun 6 dan lepas tu kita teruskan mereka pergi tahun 5 dan sekarang mereka tahun 5. Jadi minggu 7 sampai minggu 12 kena buat macam satu rancangan semester atau mingguan yang baru ke atau sambungkan? Ya, betul. Anda kena buat yang baru. Jadi bila Minggu 1 pertama sampai minggu 12 ke Puan? Ataupun teruskan dari? Start daripada minggu 7 lah. Okey Puan. Start daripada minggu 7. Kata kami ada kelas yang baru kalau yang bukan teruskan macam year 4 pergi year 5, kita tak ambil kelas yang sama, kita teruskan. Tak apa, dia tak kisah. Kelas, katakan awak sebelum ni awak ambil tahun 6, sekarang untuk tahun yang baru ni awak ambil 5, tahun 5. So awak punya perancangan akan mula dengan tahun 5 lah. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kan minggu pertama ni kan minggu pengurusan kelas. So tak ada berat sangat lah awak buat RPH dan awak buat perancangan mingguan. So memang maksudnya macam bukan satu perkara yang membebankan untuk awak buat satu pengurusan praktikum pada waktu itu. Awak kena ulang balik buat rancangan mingguan, rancangan semester, rancangan harian. Tak ada masalah lah. Jadi dia sebenarnya bonus jugalah bila KPM bagi awak peluang untuk pengurusan kelas kan. Tak stres sangat nanti nak buat rancangan mingguan dengan rancangan semester. Rancangan tahunan dengan rancangan semester. Tapi awak akan start dengan rancangan yang baru, betul sebab yang sebelum ni maknanya dalam portfolio awak akan ada 2 rancangan semester, rancangan tahunan lah. Akan ada 2 rancangan. Untuk yang semester yang tahun lepas dan tahun ini, tahun yang baru. Okey, Haikal, boleh tanya? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, macam hari tu saya ada MC,
sebab saya ada kemalangan. Saya MC dah seminggu. Okey. Katakanlah saya punya kira macam tak cukup hari lah untuk praktikum. Macam mana je Puan? Okey Haikal. Memang Haikal kalau dalam perkiraan kami 5 hari tu adalah solid. Maksudnya anda akan kena hadir untuk ganti kelas. Ganti jam praktikum. Okey, jadi maknanya anda akan dapatlah nanti surat penggantian praktikum lah, hari untuk melengkapkan hari praktikum. Jadi kami unit praktikum akan hantar untuk anda laksanakan melengkapkan kehadiran tu. Macam mana caranya, kita akan panggil Haikal untuk maklumkan macam mana nak buat melengkapkan kehadiran tu. Okey Puan, terima kasih Puan. Tapi memang wajib melengkapkan kehadiran lah. Jadi kalau Haikal ambil lagi 2 hari untuk interview. Untuk SPP. So, untuk SPP dia akan kurang lah allowance tu. Saya confirm Puan. Dengan Tapi yang saya kehadiran MC juga. untuk kemalangan tu memang kena gantilah kan? Betul, memang kena ganti. Nanti kami akan bagilah cara macam mana nak ganti. Okey Puan, baik Puan. Terima kasih Puan. Okey, sama. Okey, lagi soalan lain? Okey. Kalau tak ada soalan dah, saya serahkan pada Syazwani balik untuk menutup majlis kita petang ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan lain, boleh terus hubungi saya, boleh PM saya untuk tanya berkenaan hal ini. Jangan ambil tindakan sendiri okey. Mesti kena maklumkan kepada kami supaya kami alert anda mengambil tindakan yang betul untuk melaksanakan sesuatu urusan. Okey, itu saja. Saya mohon ampun dan maaf mengambil masa cuti anda dan selamat berjuang untuk melaksanakan seminar RPP, refleksi pertengahan praktikum bermula pagi esok. So saya harap semua bersedia daripada aspek fizikal dan mental dan persediaan PowerPoint anda, persembahan semua. Tolong dapatkan markah yang tertinggi dalam RPP ni. Jangan harap nak skor sikit saja untuk RPP ni walaupun dia markah dia 5 markah sahaja. Wajaran dia. Tapi dia 100% tapi dia ambil 5% sahaja. Okey, apa pun saya doakan semua cemerlang untuk melaksanakan RPP dan menghabiskan praktikum dengan cemerlang dan selamat menghadiri temu duga dengan cemerlang. Okey, itu saja. Sekian saya serahkan kepada Syazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Saidatul di atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Semoga apa yang ditaklimatkan dapat menjadi panduan kepada kita semua. Dengan itu, saya menutup tirai majlis taklimat khas refleksi pertengahan praktikum kita pada hari ini. Saya bagi pihak majlis ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan semasa mengendalikan majlis ini. Jutaan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah menjayakan taklimat refleksi pertengahan praktikum pada petang ini. Kita tutup majlis kita pada petang ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.